Selamat pagi saudara-saudari. Hari yang mulia ini kita mau bersambung dalam Kejadian 21. Ya, babak ini bukan senang kerana kita boleh tahu hidup di dunia ini banyak yang mengakibatkan keluarga tidak aman. Dan apa berlaku dalam keluarga Abraham? Mari kita mendengarnya. Ya. Kelahiran Ishak. Tuhan memberkati Sarah sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Pada masa yang telah ditentukan, Allah ketika Abraham sudah tua, Sarah mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Abraham menamakan anak itu Ishak. Ketika Ishak berumur 8 hari, Abraham menyunatnya menurut perintah Allah. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak dilahirkan. Sarah berkata, Allah sudah membuat aku tertawa kerana gembira. Setiap orang yang mendengar hal ini akan tertawa bersama-sama aku. Kerana mereka sudah tua tetapi lagi dapat anak. Ayat 7. Kemudian dia berkata lagi, siapakah dahulunya dapat berkata kepada suami aku bahawa aku akan menyusui anak? Namun, aku sudah melahirkan juga seorang anak lelaki untuk Abraham. Ketika umurnya sudah lanjut, anak itu bertambah besar. Lalu, pada hari dia bercerai susu, Abraham mengadakan jamuan besar. Hagar dan Ismail diusir. Ayat 9. Pada suatu hari, Ismail, anak Abraham dan Hagar, perempuan Mesir itu, sedang bermain dengan Ishak dan anak Sarah. Sarah nampak hal itu lalu berkata kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu bersama dengan anak lelakinya. Anak hamba perempuan itu tidak boleh mendapat bahagian daripada harta kamu yang akan diwarisi anak lelaki aku, Ishak. Hal itu sangat menyusahkan hati Abraham kerana Ismail anak dia juga. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah bersusah hati Abraham kerana hamba kamu Hagar dan anaknya itu. Buatlah apa yang disuruh oleh Sarah kepada kamu kerana melalui Ishak engkau akan mendapat keturunan yang sudah aku janjikan itu. Aku juga akan mengurniakan banyak anak cucu kepada anak Hagar supaya mereka menjadi suatu bangsa kerana dia anak kamu juga. Ayat 14. Awal pagi esoknya, Abraham memberikan makanan dan satu kibat kulit berisi air kepada Hagar. Dia meletakkan budak itu pada belakang Hagar dan menyuruhnya pergi dari situ. Lalu Hagar berangkat dan mengembara di padang gurun Beersheba. Apabila air di dalam kirbat sudah habis, Hagar meletakkan anaknya di bawah belukar, lalu pergi duduk kira-kira 100 meter dari tempat itu. Dia berkata dalam hatinya, Aku tidak sanggup melihat anak aku mati. Lalu dia menangis. Ayat 17.
Allah mendengar suara Ismail, dan dari langit malaikat Allah berkata kepada Hagar, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut. Allah sudah mendengar tangisan anak kamu." Ya. Kita tengok dalam ayat 11, Hagar yang menangis dan Ismail juga menangis. Tetapi Tuhan mendengar tangisan Ismail. Ya, kita bersambung lagi. "Pergilah kepada anak kamu, angkatlah dan tenangkanlah dia. Aku akan menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar." Kemudian Allah membuka mata Hagar sehingga dia nampak sebuah perigi. Oleh itu, dia pergi mengisi kerbat itu dengan air. Kemudian dia memberikan minuman kepada anaknya. Allah menyertai Ismail. Anak itu bertambah besar. Dia tinggal di padang gurun Paran dan menjadi pemburu yang mahir. Ibunya mengawini dia dengan seorang wanita Mesir. Ya, Tuhan mendengar segala tangisan kita. Ditulis dalam Kejadian 21, Tuhan mendengar tangisan Hagar dan juga tangisan Ismail. Okey, mari kita bersambung lagi. Perjanjian antara Abraham dan Raja Abimelek. Ayat 22. Pada masa itu, Raja Abimelek dan Pikhol, panglima tenteranya, datang kepada Abraham dan berkata, "Allah menolong kamu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Oleh itu, bersumpahlah di sini, di hadapan Allah, bahawa kamu tidak akan memperdayakan beta, anak-anak beta ataupun keturunan beta, sebagaimana beta sudah berbaik hati kepada kamu. Berbuatlah begitu juga kepada beta dan kepada negeri tempat kamu tinggal." Abraham berkata, "Baiklah, hamba bersumpah." Tetapi kemudian Abraham bersujud kepada Raja Abimelek tentang perigi yang sudah dirampas oleh hamba-hamba baginda. Raja Abimelek bertitah, "Beta tidak tahu siapa yang sudah melakukan itu. Kamu belum memberitahu beta, dan inilah kali pertama beta mendengar tentang hal itu." Kemudian Abraham memberikan beberapa ekor domba dan lembu kepada Raja Abimelek. Lalu mereka berdua membuat perjanjian. Abraham mengasingkan 7 ekor anak domba daripada kawanan ternakannya. Lalu Raja Abimelek bertanya kepadanya, "Mengapa kamu melakukan hal itu?" Abraham menjawab, "Terimalah ke-7 ekor anak domba ini sebagai tanda pengakuan Raja bahawa hambalah yang menggali perigi ini." Demikianlah tempat itu dinamakan Beersheba, kerana di sanalah mereka berdua membuat satu perjanjian dengan sumpah. Ayat 32. Setelah mereka membuat perjanjian di Beersheba, Raja Abimelek dan Phicol kembali ke negeri orang Filistin. Kemudian Abraham menanam sebatang pokok di Beersheba, lalu menyembah Tuhan, Allah yang adil dan abadi. Selepas itu Abraham tinggal lama di negeri orang Filistin. Ya, ini adalah kejadian dalam babak ke-21. Ya, keluarga yang berpecah belah. Mengapa dia berpecah belah? Kerana dalam permulaan manusia, Abraham dan Sarah sudah membuat langkah yang salah.
Ini mengakibatkan kepedihan dalam hati kerana bila kita kata kalau satu batu bergolek dari gunung, ia kecil, tetapi bila kegolekan itu mengumpul-ngumpul dan akibatnya menjadi besar. Itulah terjadi kepada keluarga Abraham. Abraham dengan Sarah, Abraham dengan hambanya Hagar. Okey, kita mesti merenungnya. Kita tahu bila dalam hidup kita terdapat liku-liku keluarga yang rumit, kita berdoa dan supaya Tuhan memberi jalan keluar kepada kita. Ya, kerana hanya Tuhan boleh memberi jalan keluar kepada kita dalam keadaan rumit ini. Kita berkata, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Ya, bila kita menganggap Tuhan adalah pelita lampu kita, kita boleh berjalan dengan cerah. Ya. Sekian, terima kasih. Shalom.